Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webinar Kajian Quran dan Hadis di era ICT 2022. Kumpulan kami telah memilih tajuk Peranan Teknologi Informasi dalam Pendidikan Al-Quran ketika pandemik COVID-19. Sebelum itu, nama saya Abdullah Munif bin Muhammad Zaki, nombor metrik 1191212. Kita mulakan dengan abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peranan teknologi informasi dalam keberkesanan pelaksanaan pembelajaran Al-Quran selama tempoh pandemik COVID-19. Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metod kajian perpustakaan, teknik pengumpulan data dan analisis data deskriptif. Fokus kajian ini adalah pada perkembangan teknologi serta pentingnya teknologi informasi dalam membantu masyarakat mempelajari Al-Quran. Salah satu kemudahan yang dirasakan adalah kemudahan dalam informasi dan memperolehi pembelajaran Al-Quran secara online dengan bayaran yang tidak terlalu mahal. Hasil kajian ini menjelaskan bahawa teknologi informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pendidikan Al-Quran semasa pandemik COVID-19. Terusnya, pendahuluan, pandemik COVID-19 menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan yang besar hampir di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah pada sistem pendidikan. Oleh itu, teknologi maklumat kini telah menjadi satu keperluan dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran Al-Quran adalah bahan utama yang sebenarnya diajarkan kepada anak-anak kerana di dalamnya terdapat petunjuk dan pedoman hidup. Seterusnya, pembelajaran Al-Quran penting diberikan kepada anak dalam membentuk akhlak terpuji. Objektif bagi kajian ini yang pertama, mengetahui bagaimanakah peranan teknologi dalam pendidikan Al-Quran. Yang kedua, penerapan ilmu Al-Quran dalam pembangunan teknologi informasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang canggih untuk kesenangan umat Islam dalam memahami ilmu Al-Quran. Pembentang yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada metodologi kajian. Sebelum itu, nama saya Aimar Ridwan bin Muhammad Ramlan, 109-1301. Okey, metodologi kajian. Metodologi kajian yang pertama, kajian ini menggunakan kajian kualitatif dan iaitu di mana menggunakan kaedah deskriptif. Yang dijalankan ialah kajian perpustakaan. Okey. Seterusnya, teknik pengumpulan kajian ini, pengumpulan data lah, itu menggunakan kajian dokumen dan memfokuskan pada peranan media komunikasi dalam pendidikan Al-Quran semasa pandemik COVID-19. Kemudian kajian ini menggunakan 3 latar belakang, iaitu pragmatik, yang peribadi, sejarah berkaitan dengan institusi, dan akademik yang itu berkaitan dengan pengetahuan. Dan terakhir sekali, apa maksud pragmatik ni? Pragmatik ini adalah penggunaan media atas talian. Kemudian sejarah ni maksudnya macam contoh kemunculan COVID-19 ini yang mengesankan yang beri kesan terhadap institusi pendidikan, dan akademik kepentingan peranan media di musim pandemik di PKP lah, musim PKP. Okay, seterusnya tinjauan literatur. Okay, tinjauan literatur iaitu Kusnaini Fauzi yang membuat tajuk alternasi media dalam pembelajaran Al-Quran hadis pada masa pandemik COVID-19, dan beliau berkaitan lah menceritakan tentang komunikasi dan interaksi, iaitu guru boleh menyampaikan bahan pelajaran kepada pelajar dengan lebih efektif, contoh WhatsApp group, YouTube dan sebagainya. Kemudian seterusnya iaitu sajari, pelaksanaan model tasmi' yaqaf secara dalam talian. Itu satu pendekatan. Sebab apa? Walaupun dalam online dia nak meningkatkan juga kualiti PDP itu supaya pelajar-pelajar sekolah rendah boleh mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran dengan melalui PDP atau secara online. Itu melalui program JKAF lah. Kemudian seterusnya, Abdul Rahman Saleh itu buat tajuk peranan teknologi informasi dalam meningkatkan kegemaran membaca dan menulis. Beliau mengatakan apa-apa pun membaca itu lebih memberi kesan yang sangat besar lah kepada semua lah. Okay. Abdul Latif ni dia cakap peranan literasi teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemik COVID-19. Sama saja macam kata pembelajaran di atas talian lah, jarak jauh. Mungkin kita di Kelantan tapi kita punya
Universiti di Kuala Lumpur, jarak jauh. Okey. Jinanjar Akbar dia membawa tajuk metod pembelajaran Al-Quran melalui media online. Okey. Media online maksudnya dia buat satu contoh Al-Quran digital lah. Al-Quran digital itulah maksudnya contoh contoh yang terbesar dalam maksudnya melalui media online. Itu sahaja. Seterusnya. Seterusnya. Okay. Nama saya Muhammad bin Fukri bin Abdul Ghaffar, Metrik 1191310. Okey, dapatan kajian dan perbincangan. Telefon yang pertama, telefon pintar merupakan salah satu bentuk teknologi komunikasi mudah alih yang dimiliki secara meluas. Selain menjadikan pembelajaran Al-Quran menarik, ia juga lebih mudah difahami agar dapat dinikmati oleh orang ramai. Banyak bacaan Al-Quran yang pada asalnya dijalankan secara bersemuka digantikan dengan siaran langsung. Pembelajaran mudah disimpan dan ditonton berulang kali pada masa hadapan. Okay, ini seiring dengan perkembangan multimedia, contohnya seperti video, rakaman, tajwid dan sebagainya. Contoh-contoh ilmu Al-Quran juga boleh didapati di pelbagai media sosial seperti Instagram dan YouTube. Kalau tengok channel Tafaqquh online dalam YouTube, tengok cara dia edit dan sebagainya. Okay, seterusnya. Ibu bapa dapat memantau pembelajaran Al-Quran anak-anak menjadikan pelajar atau guru celik teknologi Al-Quran, mempercepatkan era 5.0 dan meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi untuk menguasai Al-Quran. Kalau yang suka tengok FB, Facebook, ada page yang selalu buat live, iaitu Azdan Quranic Center. Okay, seterusnya, ini mempercepatkan era 5.0 lah. Okay. Pelajar yang juga menjadi lebih kreatif dalam menyiapkan tugasan mereka. Okay. Tetapi dalam banyak-banyak impak positif yang saya sebut tadi, terdapat juga impak negatifnya, iaitu masalah yang dialami oleh ibu bapa ialah masalah sambungan internet yang menyebabkan suara terputus dan sebagainya. Kanak-kanak lebih cenderung bermain dan menonton televisyen berbanding mempelajari Al-Quran. Okay. Masalah ni mungkin kadang-kadang lain yang kita guna tu sedang dibuat pulih atau berlaku kerosakan dan sebagainya, ataupun berdasarkan kawasan. Okay. Lepas tu kanak-kanak lebih cenderung bermain ni, guru-guru Al-Quran perlu kreatif. Gunakan gambar yang menarik ke dalam slide PDF yang dibentangkan supaya boleh tarik perhatian budak-budak untuk mengaji Al-Quran. Okay, seterusnya. Okay, umat Islam di Malaysia juga turut memanfaatkan kemudahan ini. Salah satunya adalah media televisyen. Contohnya TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah ni kalau tengok pukul 7 pagi ada Assalamualaikum, 9 pagi ada My Duha, ngaji on the go, My Quran Time dan sebagainya. TV 9 pula ada surah, TV 3 ada bacaan Yasin dan sebagainya. Itulah manfaatnya. Wallahu a'lam. Okay, nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Hatta, 1191308. Okey, untuk kesimpulan, pendidikan Al-Quran berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi makin berkembang pesat. Kemudahan teknologi pada masa ini memudahkan umat Islam menyampaikan pembelajaran Al-Quran. Ini dianggap penting memandangkan keadaan pandemik COVID-19 yang menggalakkan pelajar belajar dan melakukan aktiviti di rumah secara sistematik. Sebelum kerajaan membuat program belajar dari rumah, sebenarnya media Islam telah menggunakan pelbagai media komunikasi. Salah satunya ialah televisyen dan media sosial. Pandemik COVID-19 telah menjadikan sekolah dan kerajaan Malaysia juga membuat revolusi dari segi pembelajaran. Pembelajaran yang pada mulanya dijalankan secara bersemuka di sekolah mula dipindahkan di rumah melalui media komunikasi elektronik. Aduan pelajar dan ibu bapa membuatkan kerajaan menyediakan rancangan televisyen yang mengandungi pembelajaran Al-Quran semasa berada di rumah ketika pandemik COVID-19. Okey, untuk cadangan. Peranan guru dalam menangani situasi pandemik adalah lebih baik memberi lebih banyak bahan daripada tugasan kepada pelajar, kerana apabila pelajar berada di rumah, mereka lebih cenderung untuk bertanya kepada ibu bapa mereka untuk mengajar. Seterusnya, ibu bapa juga harus bersedia dengan pembelajaran kuota internet yang agak mahal
jika dibandingkan dengan kuota sebelum wabak COVID-19. Ini kerana pembelajaran diadakan secara online, memandangkan masih banyak penyebaran virus COVID-19 di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada kami. Terima kasih.